Sekarang ni tahun depan insya-Allah masuk 30, umur 30 tahun, dan latar belakang pengajian saya adalah Quran dan Sunnah, dan saya minat tafsir lah. Uh, Berminat dengan kajian berkaitan dengan tafsir dan kajian-kajian teks, kajian-kajian ayat Al-Quran lah. Jadi bila saya uh, dijemput oleh pihak teratak hadis ni, jadi saya rasa ini satu peluang yang besar lah untuk saya sendiri berkongsi, dan juga saya kita sebut sebagai melatih diri juga, kan, sebab semua benda dalam dunia ni kalau kita berkongsi dia akan berkurang, tetapi ilmu ni kalau berkongsi dia akan bertambah. Subhanallah, dia satu uh, satu perkara yang berbeza sedikit dengan barang-barang material yang boleh berkurang kerana memberi pada orang lain, kan. Jadi saya nampak kelas tafsir ni adalah satu peluang lah untuk saya berkongsi ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan mungkin setahun dua tahun ni bertambah lah ilmu kita yang berkaitan dengan tafsir lah. Jadi pada malam ni perkongsian saya adalah lebih kepada mukadimah lah, ataupun kalau biasanya dalam tradisi keilmuan Islam ni kita sebut sebagai mabadi' al-asyara, kan, pemula ataupun pengantar 10 tentang satu ilmu. Jadi satu ilmu ni dia ada mabadi' dia, ada dia punya definisi dia, siapa pengasasnya, apa fadilah dia, kebaikannya, apa masalah-masalah dalam hukum hakam tu dan sebagainya. Jadi kita akan cuba bincangkan, tapi kita tak masuk sangat dalam mabadi' tu, kita akan terus kepada mukadimah, sebab saya rasa mabadi' tu akan ambil masa yang sangat lama lah, sebab dia terlalu kritis. Jadi kita nak belajar tafsir ni, kita nak belajar santai-santai lah. Dalam masa yang sama kita dapat ilmu, dalam masa yang sama kita tahu juga apa peranan dan aplikasi ayat Quran tu. Jadi seperti yang dalam poster tu, kalau tuan-tuan, puan-puan tengok dalam poster tu, ada dinyatakan buku, yang mana buku yang pertama adalah Fa Inni Qarib, pengarangnya adalah saudara Ustaz Fakri Fazli. Sekarang ni sedang menjadi editor syariah di Jejak Tarbiyah. Merupakan sahabat saya juga. Beliau merupakan graduan master daripada Jordan. Saya pun sering berborak lah dengan beliau, chatting dan sebagainya lah. Dan berminat lah dengan buku Fa Inni Qarib ni. Memang nak beli tapi tak sangka diberi hadiah lah. Alhamdulillah. Jadi kita akan masuk lah dalam buku-buku ni. Saya harap tuan-tuan ada lah, tuan-tuan puan-puan ada buku ni. Boleh belilah. Okey, itu buku yang pertama. Yang buku kedua adalah buku Kompas 114. Yang mana buku ni buku yang bukan asing lagi dalam dunia tafsir di Nusantara lah. Kalau kita di Nusantara ni kita ada Buya Hamka, ya, almarhum Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, kan. Kemudian kita ada juga ustaz-ustaz dan sebagainya yang fokus pada tafsir, tapi tak ada yang seringkas, sepadat seperti yang dibuat oleh Al-Fadhil Ustaz Syahri bin Abdul Rahman. Dan beliau ni berguru dengan ramai guru lah. Antara yang saya ikuti pengembangan Ustaz Syahri ni adalah beliau berguru dengan Ustaz Numan Alihan, kemudian pergi ke luar negara dan sebagainya, apa kita sebut sebagai melancung sambil belajar sejarah dan sebagainya, bukan sekadar melancung. Jadi bila saya tengok dalam buku ni, memang buku ni sangat padat, sangat ringkas dan mudah difahami lah. Alhamdulillah. Tapi kita tak masuklah dua buah buku ni sebab kita hari ni ialah mukadimah. Jadi saya letak tajuk depan tu 20 usul tafsir, yang mana sebagai pemula kita nak masuk dalam ilmu ataupun dalam lapangan ilmu tafsir ni, kita kena tahu ada 20 usul tafsir yang kita kena jaga. Kalau kita boleh jaga 20 usul tafsir ni, insya-Allah kita boleh menjaga, kita boleh selamat dengan tafsiran tu, dan kita boleh dapat tafsiran yang tepat. Itu yang kita nak. Sebab sekarang ni kita kalau lihatlah dalam social media dan sebagainya, kita ramai bahkan ahli-ahli politik
kadang-kadang mereka menuturkan ayat Al-Quran tetapi aplikasi ayat Al-Quran tu tidak tepat. Kan? Contoh saya bagi tahu satulah. Contoh ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Surahul Azim. Jadi ayat Al-Quran ni, kalau kita tengok ayat Al-Quran tu, kita tak boleh ambil ayat tu saja. Dia ada dia punya metodologi, ada dia punya manhaj, ada dia punya disiplin. Kalau kita tengok ayat wa makaru wa makarallah, kita kena tengok juga ayat sebelum dia ayat apa. Ayat selepas dia ayat apa. Itu namanya ilmu munasabah ayat. Dalam ulum Quran ada diajar pasal benda ni. Jadi bila ambil satu ayat Quran tu, jangan ambil ayat itu saja. Tengok ayat sebelumnya, tengok ayat selepasnya. Kemudian kita tengok asbabun nuzul ayat tu. Kenapa ayat tu diturunkan? Kemudian kita tengok apa syarah-syarah tafsir terhadap ayat tu. Kita kena kenal lah para mufassirin ni. Siapa? Mufassir-mufassir yang terkenal, yang masyhur, karangan-karangan dia, karya dia yang sampai pada kita hari ni. Okey, saya terangkan sikit ayat tu. Ayat wa makaru wa makarallahu khairul makirin tu sebenarnya ayat tu berkaitan dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, kalau tuan-tuan tahulah, Nabi Isa AS ni pada zaman baginda, tentera Rom ingin membunuh Nabi Isa AS. Kan? Orang-orang Yahudi menidakkan ajaran dan suruhan dakwah Nabi Isa AS. Jadi sampai satu tahap, dah sampai ke muncak, mereka ingin bunuh Nabi Isa AS, maka Allah SWT mengangkat Nabi Isa ke langit. Dalam masa yang sama, Allah mewujudkan atau Allah mewujudkan satu insan yang mukanya merupai seakan-akan Nabi Isa AS. Kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris, kita sebut made appeared to. Tu mewajahkan. Kan? Jadi lelaki ni yang disangkakan Nabi Isa ni telah disalib lah. Telah disalib dan dibunuh. Okey. Itu ayat tu wa makaru tu adalah jamak. Mereka merancang, itu maksud dia. Siapa mereka tu? Orang-orang Yahudi, tentera-tentera Rom nak bunuh Nabi Isa ni. Wa makaru wa makarallah. Wa makarallah ni Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik perancang. Itu kisah ayat tu. Jadi rupanya mereka nak bunuh Nabi Isa, tapi Allah SWT naikkan Nabi Isa ke langit dan mewujudkan manusia itu. Asal apa kita sebut medan makna di sekitar ayat Quran tu. Jadi bila hari ni ditukar-tukarnya maksud kan. Jadi bercelarulah. Okey. Sekejap bagi saya seminit. Okey, saya kalau ada soalan boleh tanya kita biasakan berdiskusi lah. Saya lebih suka kalau bercakap 2 ataupun 3 komunikasi lah, tiga arah kan. Jangan saya seorang je yang bercakap. Jadi insyaAllah kita mulakanlah. Bismillah. Jadi mukadimah dia, masuk bidang tafsir ni mesti tahu hadis ni. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada juga setengah ulama seperti Al-Albani, dia mendaifkan hadis ni dalam silsilah dia lah. Tapi di sebahagian ahlul hadis yang lain, dia meletakkan hukumnya hasan dan sebagainya lah. Jadi saya letakkan hukum itu hasan lah. Sebab tu kalau kita tengok riwayat Al-Tirmizi 2951 hasan. Hadis ni ada lagi hadis ni di belakang lah. Saya tak bawa sebab kita nak fokus pada matan ni je lah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Surah Rasulullah, maksudnya siapa yang berkata suatu pada Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri. Saya warnakan merah tu, bi ra'yihi, maksudnya pendapat sendiri, ataupun bi ra'yi ni maksudnya dengan akal kepala dia, ikut kepala dia, ikut nafsu dia, maka siap sedialah tempatnya di dalam neraka. Makal. Jadi bagi mereka yang nak masuk dalam bidang tafsir, mereka kena tahu bidang tafsir ni ada garisan merah.
Garisan merahnya adalah mereka tak boleh mendahulukan pendapat-pendapat mereka sebelum mendatangkan dalil-dalil yang lebih kuat, iaitu dalil daripada Quran, hadis, pendapat-pendapat aqwal sahabah, aqwal tabi'in, dan merujuk kepada ulum Quran tu sendiri. Jadi ini adalah hadis yang biasa dituturkan oleh para guru yang mengajar tafsir. Sebab ini adalah reminder, kan, supaya kita bila tengok ayat Quran tu kita tak memandai-mandai. Contoh saya bagi satu ayat Quran yang orang guna memandai-mandai lah. Kalau siapa-siapa kat sini berminat dengan memancing kan, mengai kan. Kalau saya di belah Pulau Pinang tu kita panggil mengai. Bila kita nak memancing, kadang-kadang orang kampung ni dia ada, kita sebut sebagai amalan yang dikata mujarab, nak dapatkan ikan tu. Dia baca apa? Dia baca ayat Quran. Apa tu? Wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha harama. Wa ma ramaita, bukan mereka tidak baling, walakin bukan mereka yang baling, walakin wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha harama, tetapi Allah yang melontar, Allah yang membaling. Jadi bila kita tengok ayat tu, kenapa baca tu? Dia kata bila kita nak baling kita punya joran tu, pancing itu kita bacalah. Bila baca tu nanti insya-Allah ikan tu digigit kita punya umpan tu. Itu maksud dia. Dia boleh guna ayat Quran tu untuk mancing. Okey. Ayat tu sebenarnya wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha harama, bermaksud ayat tu sebenarnya orang Islam yang berperang di dalam peperangan Badar. Orang Islam ni masa berperang dalam peperangan Badar, Nabi SAW menyusun mereka ni dalam 3 formasi. Tiga barisan. Barisan depan, barisan tengah dan barisan belakang. Barisan depan sekali ialah barisan mereka yang memegang tombak. Memegang tombak. Barisan tengah ialah mereka yang memegang pedang. Dan barisan akhir ialah mereka yang memanah. Jadi waktu peperangan Badar tu Nabi susunkan macam tu sahabat-sahabat ni. Jadi wa ma ramaita, Nabi bila menyuruh untuk mereka ni berperang lawan dengan bila Allah jadikan peperangan Badar tu terjadi juga, walaupun ada para sahabat yang tidak mahu berperang, tapi Allah SWT sebut dalam surah Al-Anfal, memang Allah nakkan peperangan tu berlaku. Ada hikmah dia, nanti saya ceritalah. Bila peperangan tu berlaku, mereka pun melontarkan tombak tu. Wama romaita, mereka lontarkan tombak tu, kalau terkena mana-mana musuh, Allah SWT sebut, kalau terkena mana-mana musuh, bukan mereka sebenarnya yang lontar tu. Sebenarnya Allah sendiri yang nak musuh tu mati dengan sebab mereka baling ataupun melontar tombak tu. Itu. Jadi bila kita tengok ayat tu, punya pasal perang Badar. Apa kaitan pula dengan joran kan? Itulah. Jadi kelakar sikit lah kan. Sebab tu pentinglah untuk kita tahu ayat-ayat Al-Quran ni latar belakang dia. Kan sebelum kita apply dalam hidup kita ni, tak ada masalah kalau kita nak ambil keumuman ayat, tapi kita kena berlaku adil. Amanah ilmu tu kena didahulukan. Baik. Syarah hadis. Ni. Tadi hadis tadi tu, ni yang kita tengok ni, antara disiplin dia adalah bila kita tengok ayat Quran ni, jangan kita syarah sendirilah, kita kena tengok juga syarah pada hadis ni. Jadi saya bawakan syarah hadis dia. Di mana maksud kepada bi ra'yihi tu adalah wa huwa jahilun bi ahkamil Quran. Dia yang jahil tentang hukum-hukum Al-Quran. Wa qala bima jaa fi zihnihi, dan dia mengatakan apa yang terlintas di fikirannya. Dan terlintas di fikirannya tanpa mengetahui asas-asasnya. Mahu pun pengalaman dengan apa yang diturunkan. Wala khibratin dimangkul, tidak tahu kenapa dia diturunkan, kenapa disebut, kenapa dituturkan. Wa hadza min babi tajarru'i ala kitabillahi ta'ala. Dan ini adalah satu keberanian, adalah satu, kita sebut berani macam kita sebut pada orang kan. Beraninya dia dalam erti kata yang buruk. Ini adalah satu perbuatan yang sangat kurang adab. Biadab, bila adab. Bila adab, tanpa adab kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarah kepada hadis itulah. Jadi bila kita tengok tafsir, kita tengok syarah juga. Kita tengok syarah pada tafsir. Bila kita tengok hadis, kita tengok syarah pada hadis. Bila kita tengok dalam social media, bila orang
letak ayat Quran, lepas tu dia mana-mandai dia sebut pasal syarah Quran. Dia serta hadis bermana-mandai. Ini orang yang kita sebut sebagai dia ada kerancuan dalam metodologi, ada kerancuan dalam disiplin. Sepatutnya dia tak boleh mendahulukan pendapat-pendapat dia. Pendapat dia perlu dikemudiankan. Pendapat Al-Quran kena datang dulu. Pendapat hadis kena datang kedua. Kemudian datang ijma', datang qiyas dan sebagainya. Itu. Baik. Tengok yang ketiga. Okey, jenis-jenis tafsir. Baik, kita nak belajar ilmu tafsir ni, kita kena kenal dulu dengan jenis-jenis tafsir. Sebab semua tafsir tak sama. Semua tafsir tak sama. Yang paling terkenal kategorinya adalah dua ni lah. Tafsir dengan al-maqsur ataupun tafsir bil maqsur, ataupun tafsir dengan ijtihad ataupun tafsir bil ra'i. Ini yang sangat terkenal dalam lapangan ilmu tafsir. Orang-orang yang mengkaji ilmu tafsir, dia tahu dua ni. Memang sangat terkenal. Sebab apa? Tafsir bil maqsur ni bermaksud tafsiran yang menggunakan hujah-hujah ataupun dapat daripada Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat-pendapat daripada sahabat dan tabi'in. Asar lah. Pendapat-pendapat asar ataupun kata-kata pendapat pandangan sahabat dan tabi'in lah. Baik. Tafsir bil maqsur ni lebih kita sebut sebagai tafsir yang lebih kuat, lebih berautoriti berbanding tafsir bil ra'i. Okay. Tafsir bil ra'i ini ialah tafsir yang dengan ijtihad. Ijtihad ni kita tahu, ijtihad ni dia boleh jadi betul, dia boleh jadi salah. Kalau betul, dia dapat 2 pahala. Kalau salah, dia dapat juga pahala. Sebab dia bersungguh-sungguh ijtihad dia tu. Okey. Tafsir dengan ijtihad, yakni ar-ra'yu, dengan akal ni, tafsir Al-Quran dengan ijtihad setelah mufassir, individu yang mentafsir mengetahui bahasa Arab, mengetahui lafaz-lafaz Arab, serta wajah ad-dilalah, mengetahui asbab an-nuzul, sebab-sebab penurunan ayat, nasih dan mansuh dan seumpamanya. Saya bagi satu contoh. Antara kontroversi yang ada di Malaysia ni adalah ayat-ayat sifat dalam Al-Quran, kan? Contohnya ayat sifat tu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanu ala 'arsyistawa. Ar-Rahman ala 'arsyistawa. Jadi di situ ada pendapat yang disebut sebagai pendapat yang takwil dan pendapat yang tafwid. Ada yang mentakwil dan ada yang menerima seadanya apa yang Allah SWT sebut tanpa menyatakan kaif ataupun bagaimana dan caranya. Kan, bagaimana Allah SWT sebut, kita beriman dengannya tanpa ada takwilan. Macam tu. Baik. Cuma kita kena tahu, bila kita sebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa ni, ala tu, perkataan ala tu kadang-kadang dia tak merujuk kepada arah ataupun tinggi atas bawah, dia tak menunjuk kepada perkara tu. Sebab tu dalam tafsiran klasik ada yang mentafsirkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa tu adalah Allah SWT menundukkan arash. Tu ayat dia, menundukkan arash. Kenapa Allah SWT memberi contoh arash? Kenapa Allah tak menundukkan kuda ke, unta ke? Jadi ulama tafsir ataupun ulama dalam bahagian akidah dia menyebutkan tentangnya adalah kerana arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Jadi mafhum muwafaqah yang kita nak dapat kat situ, kefahaman yang kita nak dapat daripada ayat itu adalah bila Allah SWT menundukkan makhluk dia, makhluk Allah yang paling besar, bermakna kalau makhluk yang kecil-kecil ni pun lebih layaklah Allah nak, lebih mampulah Allah nak menundukkan. Itu antara kefahaman dia. Jadi mengetahui bahasa Arab tu kena jelas, kena kuat juga. Jadi jangan ingat ala tu atas saja. Dia boleh jadi menundukkan. Baik. Mengetahui lafaz-lafaz Arab. Kat sini pun saya boleh tambahlah, antara tafsir ijtihad ni adalah mengetahui budaya orang Arab. Antara budaya orang Arab, kalau yang kita tahu dalam Al-Quran ni adalah perkataan zihar dan sebagainya lah. Cuma yang saya nak sebut kat sini adalah satu ayat yang menjadi kontroversi juga, iaitu yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ni lah. Okey. Ayat Quran tu jangan dilihat sebagai jangan kita masuk ke dalam
bab yadun tu, yang tangan tu. Jangan kita, kalau orang yang tafwid, orang yang tidak mentakwil, dia sebut yadun sebagai yadun. Dia tak diterjemah sebagai tangan dan sebagainya, tak ada. Tak diterjemah sebagai kuasa, tak diterjemah sebagai. Cuma saya nak bawakan medan makna ayat tu. Kenapa ayat tu diturunkan? Okey, cerita dia adalah pada tahun yang berlakunya sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, bagi mereka yang pergi umrah kan, mereka akan pergi ke satu mikot, iaitu nama mikot tu mikot Hudaibiyah. Di mikot Hudaibiyah ni berlakunya satu perjanjian, satu kita sebut perjanjian antara Nabi SAW dengan penduduk Mekah pada zaman tu. Perjanjian tu adalah kerana Nabi SAW nak masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah bagi menunaikan umrah, tapi tahun tu tidak dibenarkan, dan mereka membuat perjanjian bahawa umat Islam akan masuk tahun depan, buat umrah tu tahun depan, dan hanya boleh berada dalam Mekah selama 3 hari sahaja, dan ada genjatan senjata selama 10 tahun. Jadi para sahabat bila melihat pada genjatan kemudian dia punya perjanjian adalah penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah perlu dipulangkan. Penduduk Madinah yang pergi ke Mekah tidak perlu dipulangkan. Jadi para sahabat rasa ada berat sebelah dalam perjanjian ni. Okay. Tapi sebelum Hudaibiyah tu berlaku, Nabi SAW ada menghantar Uthman bin Affan radhiyallahu an. Yang mana Uthman ni sahabat Nabi ni mempunyai kenalan dengan pemuka-pemuka Mekah pada waktu tu. Sebab kita tahu Uthman ni daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni bani yang sama dengan Abu Jahal, dengan Abu Jahal. Jadi Bani Makhzum, mereka ni pada waktu tu, mereka ni rival ataupun pesaing dengan Bani Hashim. Jadi bila Nabi Muhammad SAW Bani Hashim kan. Jadi bila Nabi SAW menghantar, pada mulanya Nabi SAW nak hantar Umar radhiyallahu an, tapi Umar mencadangkan Uthman. Bila Uthman pergi masuk dalam Mekah Al-Mukarramah tu untuk berdiplomasi, untuk berbincang dan sebagainya, maka tersebarlah kabar angin. Kabar angin tu apa? Kabar angin yang Uthman bin Affan ni telah dibunuh. Maka para sahabat ni mereka pun duduk ataupun membuat satu bai'ah di bawah sebuah pokok namanya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ni bagaimana mereka bai'ah? Ini satu, kita nak tahu ayat tadi tu, yadullahi fawqa aydihim tu, kita kena tahu bagaimana budaya mereka. Kalau kita membayangkan bai'ah tu salam, dia tak kena dengan ayat Quran tu. Sebab bai'ah para sahabat pada waktu tu bukan salam, tapi mereka bai'ah dengan meletakkan telapak tangan mereka di atas satu sama lain. Macam kita buat program berkumpulan kan, bila kita nak buat tepuk-tepuk semangat lah apa kan, kita letak tangan ramai-ramai, betul? Macam tu kan. Tapi ini bai'ah. Jadi sahabat pertama letak tangan, Rasulullah letak tangan, kemudian para sahabat letak atas tangan Rasulullah, yang lain letak atas tangan. Jadi letak macam tu. Itu cara mereka bai'ah. Boleh bayang harap tuan-tuan boleh bayang lah macam mana letak tangan macam tu. Okey. Maka turunlah ayat tu, yadullahi fawqa aydihim, dan tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Jadi lepas saya cerita kat tuan-tuan ni, boleh tak tuan-tuan nampak tak kesinambungan ayat tu dengan perbuatan para sahabat dengan Nabi tadi? Nabi bai'ah, Nabi minta bai'ah daripada sahabat untuk untuk para sahabat membalas dendam atas pembunuhan Uthman. Jadi para sahabat semua meletakkan tangan. 1, 2, 3, letak semua atas. Ramai-ramai letak. Okey. Dan Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, dan tangan-tangan Allah pun juga diletak, dan tangan Allah juga diletak di atas tangan mereka ni lah, berada di atas tangan mereka ni. Bukan nak katanya tangan Allah macam tangan kita, bukan. Saya tak masukkan itu. Tapi nak masuk kat situ adalah Allah juga bersama dengan tindakan mereka tu. Allah setuju, Allah sokong. Itu tafsiran kepada ayat tu. Kan? Jadi dia perlukan kepada pemerhatian dan perlu kepada pengkajian yang mendalam. Dia tak semudah
kita hari ini bila sebut yadullahi fawqa aydihim, kita terhenti pada perbincangan yadun tu. Dia tak masuk kepada apa sebenarnya ayat tu diturunkan, apa asbabun nuzul, kenapa ayat tu diturunkan. Dia tak masuk sampai situ, kan? Baik, disambung sikit. Okey, ini tafsir-tafsir yang lain pula. Tadi kita sebut tafsir bil maksur, tafsir bil ra'i. Ni tafsir-tafsir yang mungkin tak berapa masyhur tapi diketahui lah bagi mereka yang belajar tafsir lah. Antaranya tafsir tahlili, tafsir yang menghimpunkan analisa yang lebih terperinci, yang lebih khusus. Tafsir ijmali, tafsir yang lebih umum. Tafsir muqarrin, tafsir muqarran ataupun perbandingan riwayat-riwayat mufassirin, tafsir maudu'i, tafsir tematik ataupun berdasarkan tema-tema tertentu. Contohnya ayat tentang alam. Jadi dibawakan semua ayat Al-Quran tentang alam. Jadi tafsir pasal ayat tentang alam saja, tentang pokok, tentang sungai ataupun tentang pelambangan-pelambangan dalam Al-Quran dan sebagainya. Kemudian tafsir mausu'i ataupun tafsir ensiklopedia, dan yang terakhir tu tafsir muasirah ataupun tafsir yang moden lah. Tafsir terkini. Sebenarnya ada lagi banyak tapi saya pun tak bawakan lah, takut saya pun sendiri tak sempat, dan lagi satu dia mungkin akan ambil masa yang lama untuk diterangkan lah. Tapi ini yang biasa kita akan sentuh lah dalam kita punya perkongsian ni, insyaAllah. Baik. Okey, kita tengok kat sini. Kami nyatakan di sini bahawa dalam kategori tafsir yang kedua ini terpecah kepada dua jenis. Okey, tafsir kedua yang mana? Yang ni. Ni tafsir kedua tu, tafsir dengan ijtihad, birra'i. Ni. Tafsir ni ada lagi pecah bawahnya. Tafsir birra'i atau tafsir dengan ijtihad ni ada pecah lagi dua. Apa dia yang dua tu? Kita tengok. Tafsir birra'i yang datang melalui individu yang layak, dan tafsir birra'i daripada orang yang tiada kelayakan. Jadi kita kena tahu, nak berguru. Saya ni bukanlah guru yang baik, saya pun masih belajar lagi. Mungkin ada guru yang lebih hebat, Maulana Asri dan sebagainya, guru-guru yang lain di luar sana, kan. Jadi kita sama-sama belajar, tapi cari guru yang layak untuk mengajar, yang ada penguasaan ilmu, ada malakah dia, ada pemahaman yang dakik, yang mendalam pemahamannya. Okey, kita tengok nombor satu, tafsir birra'i yang datang dari individu yang layak. Okey. Secara asasnya, para ulama telah menyebutkan beberapa syarat yang perlu ada untuk melayakkan seseorang itu menafsir Al-Quran, iaitu dia hendaklah menguasai ilmu-ilmu seperti bahasa Arab. Bahasa Arab ni ialah kunci lah. Dan ramai ulama-ulama mazhab kita, Imam Syafi'i dan sebagainya, para nuhat, para ahli lughah dan sebagainya, mereka ni semua menceritakan tentang bahasa Arab ni ialah kunci segala ilmu. Kunci segala ilmu. Kerana bahasa Arab ni dia sangat menarik, banyak khazanah yang kalau kita pembendaharaan kata yang luas. Contoh saya bagi tahulah, Nabi SAW ada pakcik namanya Hamzah dan namanya Abbas. Hamzah dan Abbas. Tahu tak tuan-tuan, puan-puan sekalian, Hamzah tu ialah satu nama daripada nama-nama singa. Hamzah tu, perkataan Hamzah tu antara nama-nama singa. Dan dalam masa yang sama, Abbas juga antara nama-nama singa juga. Jadi nama-nama singa dalam Arab ni ada banyak. Dia boleh jadi Hamzah, dia boleh jadi Abbas. Cuma kita perlu kepada penjelasan yang lebih lah. Abbas ni singa yang macam mana? Dia singa tapi macam mana? Macam tu. Hamzah ni singa juga tapi macam mana? Kan? Sebab tu gelarannya Hamzah Asadullah. Kan? Singa Allah SWT. Jadi kita kalau kita tahu bahasa Arab tu, dia akan jadi menarik. Dan Imam Nawawi apabila menghimpunkan hadis Arba'in Nawawiyah tu, hadis 40 tu, ada 42 hadis dalam tu, Imam Nawawi dia menyebut dia himpunkan hadis-hadis ni sebagai jawami'ul kalim. Kata-kata Nabi yang boleh ditafsir dengan pelbagai atau luas maksudnya. Kan? Jawami'ul kalim. Jadi bahasa Arab ni sangat menarik. Jadi kalau mereka ada peluang untuk belajar bahasa Arab, pergilah belajar bahasa Arab. Saya sendiri pun masih belajar lagi bahasa Arab.
Nahu, sorof, grammar, tata bahasa, sorof, dia punya baris dan sebagainya, ilmu balaghah, ilmu qiraat, dialek, lahjah bacaan, usuluddin, akidah. Usuluddin ni kalau pergi ke universiti di Jordan, usuluddin ni Quran Sunnah. Tapi bila datang di Malaysia, usuluddin ni akidah. Jadi kita tahulah apa maksud usuluddin iaitu. Kalau di Jordan tu usuluddin, usul, asas agama tu, asasinya agama tu Quran Sunnah. Tapi di sini akidah. Sama juga macam Imam Hanafi. Imam Hanafi, pengasas mazhab Hanafi, salah satu karya beliau adalah Fiqhul Akbar. Fiqh yang agung, Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ni kalau kita tengok daripada kitab-kitab kita lah, kita akan sebut oh ini kitab fiqh, tapi sebenarnya bukan. Fiqhul Akbar ni kitab akidah. Kitab akidah, tapi disebut Fiqhul Akbar sebab fiqh tu maksudnya kefahaman. Al-fiqhu maksudnya kefahaman. Fiqh, usul fiqh. Usul fiqh ni adalah satu lapangan ilmu yang menarik juga, sebab kalau kita belajar fiqh tapi tanpa usul fiqh, kita akan rasa ilmu fiqh kita ni terlalu kering, tidak ada roh padanya, terlalu keras. Sebab tu bila ada usul fiqh, nampak Islam tu rahmah. Nampak Islam tu rahmah. Nampaklah agama Islam ni agama yang relevan sepanjang masa. Contoh, saya bagi contoh. Baru-baru ni Mufti Wilayah Dr. Lokman, dia ada menerbitkan lah dia punya kumpulan dia, tim pegawai Mufti inilah, ada menerbitkan di page Mufti Wilayah tentang ucapan Hari Natal, Merry Christmas ni kepada bukan Islam. Kalau kita ingat dulu-dulu, pandangan yang dipegang adalah tidak boleh, haram, sebab seakan-akan kita meredai agama mereka. Tetapi Malaysia sekarang ni dianggap sebagai negara muatinun ataupun non-Muslim ni tidak non-Muslim ni adalah mereka yang membayar jizyah atau mereka yang membayar cukai. Mereka juga dianggap sebagai warga negara yang sah, yang ada hak. Dan keharmonian dalam negara ni adalah yang paling utama yang perlu dijaga. Sebab kalau tak jaga keharmonian, duk provoke dan sebagainya, dia akan mengembalikan kita kepada zaman 13 Mei yang dulu. Jadi harmoni tu adalah salah satu, keadilan tu adalah rahmah tu adalah salah satu tema yang besar dalam Al-Quran. Jadi apa dapatan daripada bacaan kita pada artikel yang diterbitkan ataupun yang diterbitkan oleh Mufti Wilayah tu adalah harus, hukumnya harus untuk kita mengucap ataupun membalas ucapan kepada bukan Islam berkaitan dengan hari Natal. Cuma garis-garis panduannya adalah kita tidak merupai mereka, kita tidak meredai mereka. Dia hanya sekadar ucapan untuk membalas atas dasar keharmonian, atas dasar kemanusiaan, macam tu je. Okay? Jadi inilah semua usul fiqh. Okey, sambung lagi asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat Al-Quran, nasikh dan mansukh, ayat yang dinasah, ayat yang kita sebut sebagai ayat yang hukumnya telah dinasah. Apa terjemah nasah ni? Ada tuan-tuan tahu ke? Yang telah nasikh dan mansukh. Sebut macam mana nasikh dan mansukh ni ada pada bacaan tapi tidak ada pada hukum. Macam tu. Bila kita baca Al-Quran tu ada lagi pada bacaan tu, tapi hukumnya telah dimansuhkan, telah itulah saya tak jumpa perkataan bahasa Melayu. Mansuh ni maksudnya tidak berfungsi lagi lah, kan. Contohnya kita sebut, walaupun ada pandangan ulama yang berbeza dengan apa yang saya sebut ni lah, tapi saya sebut dululah. Contohnya ayat tentang arak. Ayat tentang arak ada 3 peringkat penurunan ataupun pengharaman arak, kan. Jadi yang peringkat pertama Allah SWT turunkan, kata arak ni jangan minum ketika
dekat dengan solat. La taqrabus solat wa antum sukara. Jangan kamu minum, jangan kamu dekati solat ketika kamu mabuk dan sebagainya. Kemudian Allah sebut tentang arak ni ada kebaikan, tetapi dalam masa sama keburukan ni lebih besar daripada kebaikan. Yang ketiga adalah Allah SWT mengharamkan secara total. Jadi dia ada 3 peringkat. Jadi yang peringkat pertama tu, jangan kamu mendekati solat ketika kamu mabuk. Adakah boleh minum arak maksudnya? Tak ada. Dia ada pada hukum tu masih ada lagi, tapi pada bacaan ada lagi, tapi hukum tu telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan. Baik. Cuma ada beberapa pandangan ulama lah yang berbeza, yang ulama moden lah, lebih kepada ulama-ulama yang berada di Eropah. Kerana mereka duduk dalam masyarakat yang mengamalkan minum arak ni, jadi mereka menyebut bagi orang Islam yang masih mula-mula masuk ke dalam Islam ni, yang baru memeluk agama Islam ni, mereka boleh ikut step by step tu. Mula-mula tinggal sikit-sikit, kemudian macam ni, macam tu lah. Mungkin tak ada hikmah dia, tapi kita tak ada kompromi lah. Kalau mereka dah masuk dalam Islam, agama Islam, hukum tu telah establish, telah berdiri, maka kita kena follow lah, kena ikut, kena taat. Okey, ilmu hadis pun sama juga, kena ada ilmu hadis, ilmu ilal, ilmu dirayah, riwayah, kena tahulah berapa apa maksud sahih, apa maksud hasan, apa maksud dhaif, pecahan dhaif, kategori perawi, kategori hadis marfu' dan sebagainya, mudallis dan sebagainya. Itu semua itu kena tahulah, serta beberapa cabang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ni ulum Quran lah. Okey. Tafsir, hakikatnya kategori tafsir dengan ijtihad atau ini yang nombor 2. Tafsir bira'i yang datang melalui, ini sambung dengan tadi lah. Hakikatnya kategori tafsir dengan ijtihad atau ra'yu di sini adalah dibolehkan. Sebenarnya boleh tak tafsir dengan akal ni? Boleh. Dengan ijtihad boleh. Apa hujahnya? Hujahnya daripada surah As-Sad ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya inilah kitab yang telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya dan supaya golongan ulul albab mengambil peringatan. Jadi bila Allah SWT sebut la'allakum tazakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tafakkarun, ulul albab. Jadi ini ayat-ayat yang memerlu pada pembacanya untuk berfikir. Allah minta kita fikir, guna akal kita. Jadi kita boleh berfikir, kan? Jadi kenapa Allah SWT sebut tentang Allah jadikan manusia ni hidup berpasang-pasangan, ada lelaki ada wanita, supaya kita berfikir. Allah sebut tentang ayat nasah dan mansuh dan sebagainya, nasih dan mansuh. Jadi ulul albab ni boleh lihatlah dalam Al-Quran ada 6 ayat tu, ulul albab tu. Kalau boleh go through ulul albab saja, tengok, nanti kita boleh tahu apa ayat yang Allah SWT suruh lah dan sebagainya. Jadi di sini Al-Quran ni satu perbezaan lah antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah ataupun Judeo-Christian lah. Yang mana mereka ni ada fasa-fasa Renaissance, ada fasa-fasa postmodern, post-truth dan sebagainya, imperialis dan sebagainya. Tapi dalam Islam kita ada zaman keemasan, di waktu Baghdad, kita ada Andalusia dan sebagainya. Jadi Islam tak pernah menyekat akal kita. Cuma akal kena kita sebut apa? Tidak didahului dengan ayat Al-Quran dan sebagainya lah, hujah-hujah Quran dan sebagainya. Bila datang dengan hukum Allah SWT, pendapat kita tidak dikira. Apa pun kita cakap, ia tidak dikira sebab dia tidak berautoriti. Allah SWT punya suruhan lebih berautoriti. Suruhan Nabi Muhammad SAW lebih berautoriti. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Kataan ati tu diulang. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, wahai orang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul
dan pemimpin dalam kalangan kamu. Perkataan pemimpin dalam kalangan kamu tu tidak ada perkataan taat. Sebab kita tahu dalam sejarah merekodkan ada pemimpin yang zalim dan sebagainya. Jadi sebab tu ketaatan yang mutlak adalah kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi kita boleh tahulah kat situ. Baik. Okey. Begitu juga apabila kita melihat para sahabat Nabi SAW saling berbeza pendapat terhadap beberapa tafsiran ayat Al-Quran. Sekiranya ijtihad dan nazar, yakni penelitian terhadap ayat Al-Quran itu dilarang, niscaya para sahabat telah melakukan maksiat. Ini mustahil berlaku kerana mereka telah dijamin keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa bukti mereka ni telah dijamin keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu, Allah sebut dalam Quran mereka ni yang Allah redha padanya. Jadi para sahabat pun ada juga berdiskusi macam mana kita berkongsi ni kan, mungkin kita tanya sahabat kita apa maksud Al-Quran ni. Para sahabat pun ada juga berbincang sesama mereka dan mereka ada pandangan dan pendapat mereka sebab mereka masing-masing ada pengalaman yang berbeza bersama Nabi SAW yang membentuk mereka punya cara fikir dan sebagainya. Okey. Tafsir bira'yi daripada orang yang tiada kelayakan, dari orang yang tiada kelayakan. Okey, perbuatan mentafsir Al-Quran dengan menggunakan pendapat sendiri dalam keadaan seorang itu tidak layak termasuk di dalam kategori berkata ke atas Allah SWT tanpa ilmu. Al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Ini dilarang. Okey, apa hujahnya? Tu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya ia, yakni syaitan, menyuruh kamu melakukan perkara yang buruk lagi keji. Bis-su' wal fahsya', yang buruk lagi keji. Fahsya' ni kadang-kadang para mufassirin dia menterjemahkan fahsya' ni, fahisyah ni adalah yang berkaitan dengan wanita atau berkaitan dengan perkara-perkara yang bertelanjang, yang melibatkan laki dan perempuan. Tu maksud dia. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Serta menyuruh kamu berkata kepada Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Okey. Jadi kadang kita kena berhati-hati, sebab Allah SWT melarang kita berkata sesuatu yang bukan menurut ilmu. Kan, kalau kita tak tahu kita diam, kan. Sebab tu ada kata-kata yang disandarkan kepada Imam Malik. Imam Malik menyebut berkata tidak tahu adalah sebahagian daripada ilmu. Kan, kalau orang tanya, contoh orang tanya saya lah, saya tak ada ilmu, saya kata tak tahu, saya tak perlu malu lah. Sebab bila saya kata tak tahu, saya sebenarnya dah melepaskan diri saya daripada tanggungjawab. Kalau saya memandai-mandai, saya bertanggungjawab pula pada apa yang dikata tu. Kan, kata-kata ni sedekah, kan, dia boleh jadi sedekah yang baik, boleh jadi sedekah yang buruk lah. Kalau jadi yang baik tu berbuah-buah lah kebaikan, kalau jadi buruk tu berbuah-buah lah keburukan lah. Sebabkan kata-kata kita berlaku perkara yang lebih buruk. Okay. Nombor 2, tafsir bira'yi daripada orang yang tiada kelayakan. Ni hadis yang kita bawa tadilah. Rasulullah SAW bersabda, man qala fi Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berkata sesuatu pada Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri, maka siap sedialah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Tirmizi 2951, dinilai sebagai hasan hadis ni. Seperti yang diketahui, apabila disertakan hukuman ke atas suatu perbuatan, itu menunjukkan bahawa ia adalah perkara yang haram. Okey. Dalam agama Islam, kita ada namanya hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah hukum yang dipertanggungjawabkan ke atas bahu ataupun pundak kita ni. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi harus, dia boleh jadi makruh. Tapi persoalannya, macam mana para ulama ni dia mengatur ataupun dia mengeluarkan hukum ini harus, ini haram, ini wajib, macam mana? Kat sini kita boleh tahu dah satu. Kita tengok hadis tu. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di situ ada ayat
ataupun ada kata-kata yang Nabi SAW sebut sebagai ancaman, sebagai hukuman, iaitu neraka. Jadi mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis yang mana dalamnya disertai dengan hukuman ataupun ancaman api neraka, terus dinilai sebagai hukumnya haram. Hukumnya haram dan berdosa. Ini salah satu disiplin yang kita kena tahu. Bagaimana hukum tu dinilai sebagai haram? Sebab ada ayat ancaman dalamnya. Kalau tak ada ayat ancaman, jadi apa? Dia boleh jadi harus. Contoh harus macam mana? Contoh, bagi mereka yang menunaikan umrah, pernah ditanya soalan kepada mufti, apa hukum melakukan tawaf menaiki hoverboard. Hoverboard ni adalah tayar bulat yang dua tu, kita berdiri di atas papan tu dan kalau kita condong diri kita, dia bergerak. Tu nama dia hoverboard tu. Jadi apa hukum kalau kita naik atas hoverboard tu, kita tawaf? Hukumnya harus. Kenapa harus? Sebab tak ada anjuran, tak ada suruhan dan tak ada larangan. Jadi hukumnya harus. Apa hukum pakai pakaian yang berwarna biru? Hukumnya harus. Hukumnya harus sebab tak ada suruhan, tak ada wajib kena pakai putih, tak ada kata haram pakai warna merah, tak ada, harus. Itu. Bila jadi sunat dan bila jadi makruh. Itu semua ada dia punya disiplin dia lah. Bagaimana istimbat hukum ataupun bagaimana para ulama mengeluarkan hukum. Kita tengok lagi. Demikian juga terdapat beberapa asar. Asar ni bermaksud pandangan, pendapat, kata-kata para sahabat yang menegaskan larangan terhadap perbuatan ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, maksudnya sesiapa yang menafsir Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, sekiranya tafsiran itu betul, dia tidak akan mendapat pahala. Sekiranya tafsiran tersebut silap, akan dipadamkan cahaya dari jantungnya. Nampak? Kalau dia tak ada ilmu, dia tafsir dan betul, maknanya dia tembak betul lah. Dia tidak akan dapat pahala juga. Tapi kalau dia tembak salah, dia akan dipadamkan cahaya dari jantung hatinya. Ini yang kita tak nak lah. Dan banyak berlaku dalam social media pada hari ini. Orang kita sebut, kalau guru saya ni dia sebut, guru saya yang Melayu lah, bukan yang Arab lah, dia sebut menempel ayat Al-Quran. Menempel ayat Al-Quran. Kita buat dulu, lepas tu kita cari ayat Al-Quran yang menyokong perbuatan kita. Salah lah. Patutnya kita ikut ayat Al-Quran, sebab ayat Al-Quran tu sebagai guidance, sebagai sebagai pemandu kita, sebagai penunjuk kita, sebagai huda, sebagai hidayah pada kita. Tapi kita tak ikut, kita buat dulu, lepas tu kita cari ayat Al-Quran yang membenarkan perbuatan kita. Itu salah lah. Sebab manusia ni berubah-ubah. Hari ini dia kata ya, esok dia kata tidak. Masa dia kata ya, dia cari ayat Al-Quran yang katakan ya. Bila esok tu tidak, dia cari ayat Al-Quran yang katakan tidak. Jadi dia yang berubah, ayat Al-Quran tak berubah. Kan? Jadi ini salah satu masalah dalam masyarakat kita lah. Bagaimana kita nak membentuk masyarakat supaya mereka juga berdisiplin apabila mentafsir ayat Al-Quran ni. Jadi kita kena mulakan dengan para ulama' lah. Kalau ada ulama' yang tak betul, maka orang akan ikut dia jugalah. Itu yang bahaya. Bila ada orang yang dijadikan ikutan, tapi dalam masa yang sama dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Tu. Ada empat kategori orang. Dia tahu yang dia tahu. Orang ni kita kena ikut. Kita kena tanyakan dia soalan sebab dia tahu yang dia tahu. Ada orang dia tahu yang dia tak tahu. Dia tahu yang dia tak tahu. Jadi dia ni adalah orang yang berhati-hati. Dia tahu yang dia tak tahu dan dia merendah diri. Dia tawaduk. Dia tak ada nak menunjuk-nunjuk diri dia sebab dia tahu yang dia tak tahu. Dan ada lagi golongan yang ketiga ni adalah dia tak tahu yang dia tahu. Dia tak tahu yang dia tahu. Jadi orang macam ni dia sedang tidur. Kita kena kejutkan dia. Kan, kena kejutkan dia. Yang terakhir adalah dia tak tahu yang dia tak tahu. Ni jangan jadikan ikutan. Bahaya orang yang keempat ni. Okey. Kita tengok contoh tafsir ummahat. Baik, tafsir ummahat ni maksudnya apa? Tafsir induk. Biasanya kalau orang yang nak mengkaji ayat Al-Quran, mereka akan cuba pergi pada 4 tafsir ni yang dululah. Ada yang tak ikut pun, tapi
Tafsir ni antara tafsir yang besar lah. Okay. Cuma tafsir ni kepada tuan-tuan, puan-puan, saya nak bagi tahu contohnya macam Jami' Al-Bayan Ibn Jarir At-Tabari, macam Ma'alim At-Tanzil Al-Baghawi, nombor 1 dan nombor 4 tu, mereka ni kalau macam At-Tabari telah memberitahu dalam mukadimah kitabnya, yang mana beliau ni mendatangkan semua riwayat. Dia datangkan semua riwayat, dia letak dalam kitabnya, dengan isyarat kitab ni bukan untuk rujukan umum, bukan untuk orang awam. Orang awam tak boleh terus ke tafsir At-Tabari. Sebab tafsir At-Tabari ni dia menghimpunkan semua riwayat. Sama ada riwayat Israiliyat ke, riwayat palsu ke, riwayat sokongan ke, riwayat sahih ke, dia bercampur-campur. Jadi dia adalah satu kitab yang meletakkan semua riwayat, dan dia punya sasaran bukan orang awam. Dia sasarannya lah untuk golongan terpelajar, golongan yang mendalami ilmu tafsir. Senang kata, Jami'ul Bayan Ibn Jarir At-Tabari ni macam internet lah, kan. Dalam internet macam-macam, ada baik ada buruk, kan. Kita kena pandai filter, pandai saring. Tu macam tu lah. Okay. Jadi bila kita tengok tafsir-tafsir ni yang ada kadang-kadang ada Israiliyat, ada riwayat-riwayat yang tidak sahih, jadi dia mengajak kita untuk berhati-hati. Bukan ada satu frasa tu asal dalam kitab je terima. Bukan macam tu. Dia kena berdisiplin. Dan mereka ni buat macam ni bukan sebab mereka tak tahu. Kadang-kadang mereka ni minta golongan selepasnya untuk membuat tahqiq, untuk semak, kan. Antara kata-kata yang saya teringat lah tentang sanad. Kenapa para ulama ni menghimpunkan sanad? Para ulama hadis dia menghimpunkan sanad bukan dihimpunkan sanad untuk dirinya, tapi dia menghimpunkan sanad supaya orang-orang yang selepasnya semak adakah sanad tu betul atau salah. Itu antara fungsi sanad tu. Baik. Okay, kita tengok yang seterusnya, tafsir tahlili. Ni tafsir tahlili. Ni tafsir ni banyaklah. Tafsir tahlili ni tafsir yang terperinci. Yang kalau kita sebut yang mudah, yang A tu, tafsir Quran Al-Quran Al-Azim karya Ibn Kathir. Ibn Kathir punya tafsir ni sangat mudah dan ringkas dan straightforward. Kalau kita buka je, kita terus je. Tak ada nak pening-pening dah. Tafsir Al-Munir, Jami'ul Bayan, tafsir Tabari, Ma'alim Tanzil, Ad-Dur Al-Mansur, Imam Suyuti, banyaklah. Al-Kashaf, Al-Zamakhsyari dan sebagainya. Ini semua adalah tafsir-tafsir yang boleh jadi rujukan kalau kita nak buat kajian yang terperinci. Ni nama-nama yang kita perlu carilah, tafsir-tafsir ni. Ada yang dah diterjemahkan, tapi itulah, sebagai penuntut ilmu atau pengkaji dalam bidang tafsir ni, sentiasalah pergi kepada sumber yang premier, sumber yang pertama. Jangan pergi kepada sumber sekunder dan tertier. Sumber yang kedua dan ketiga. Bukan tak boleh, maksudnya dahulukan yang premier. Tafsir ni semua dalam bahasa Arab, jadi rujuk yang bahasa Arab dulu, baru rujuk pada terjemahan. Kalau tak ada kemampuan dalam bahasa Arab, rujuklah terjemahan. Tapi dalam masa yang sama, buatlah silang rujukan. Rujuk juga bahasa Arab, rujuk bahasa Inggeris, rujuk bahasa Melayu. Jadi kita tahu, ni terjemahan macam ni, terjemahan macam ni. Bila kita fokus pada satu terjemahan, kalau terjemahan tu silap, berlaku juga kesalahan juga kat situ. Baik. Contoh tafsir ijmali. Ni, tafsir ijmali ni tafsir yang umum. Tafsir Al-Jalalain. Ni Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ni tafsir Jalalain ni sangat straightforward juga. Ringkas, mudah. Kadang-kadang di surau-surau masjid pun ada tafsir ni. As-Safwah Al-Bayan li Ma'ani Al-Quran, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Ni pun sangat masyhur. Tafsir Quran Al-Azim dan banyaklah. Ni semualah. Tafsir-tafsir ni lebih kepada tafsir-tafsir moden sekarang lah. Tafsir-tafsir yang terkemudian. Baik. Tafsir Muqarrin, perbandingan. Bagi mereka yang membuat kajian, nak tahu perbandingan riwayat, inilah tafsir-tafsir yang dia kena carilah. Durah At-Tanzil, kayak Al-Iskafi Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, kayak
karya Al-Qurtubi. Karya Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi ni setakat ni kalau saya rujuk dia sangat best lah. Bagi saya sangat terkesan dengan karya Al-Qurtubi. Rawa'i Al-Bayan fi tafsir ayat Al-Ahkam Ali As-Sabuni dan sebagainya lah. Ini contoh tafsir yang boleh kita rujuk lah untuk perbandingan. Okey, tafsir maudu'i, tematik. Ni tafsir yang berdasarkan tema-tema. Tema kemanusiaan ke, tema alam ke, pahala dosa, tema-tema dan sebagainya. Inilah tafsir dia yang kena dicari. Tu ada, kalau yang zaman ni macam itulah, yang E tu, tema-tema pokok Al-Quran karya Fazlur Rahman. Dia merupakan guru pada guru-guru saya juga. Tafsir maudu'i dan sebagainya ni. Bolehlah. Okey. Contoh perbuatan menafsir Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran. InsyaAllah ada video, ada satu video je lah. Tapi saya akan tunjuk berkaitan dengan kesalahan mentafsir Al-Quran ni boleh membawa pada kesesatan. Kalau dia tak sesat diri dia mungkin sesatkan orang lain. Itu bahaya juga. Sebab tu kita ada dalam dunia ni ada satu terma disebut sebagai ekstremism. Orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas ni ibaratnya dia membaca Al-Quran tapi bacaannya seperti anak panah yang terkeluar daripada sasarannya. Itu keluar daripada kerongkongnya terus. Maksudnya keluar daripada apa yang diminta ataupun yang perlu difahami daripada Al-Quran tu. Kalau zaman sekarang ni orang sebut macam ISIS, Daesh, dan semualah gerakan-gerakan yang ekstremis. Moga Allah jauhkan kita daripada fahaman-fahaman ekstrim. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, contoh perbuatan menafsir Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran. Pertamanya mendakwa diri sebagai Rasul berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia baca Al-Quran, dia tengok terjemahan, dia kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka laminal mursalin. Maksudnya sesungguhnya kamu merupakan sebahagian daripada Rasul. Innaka, ka tu kamu, sesungguhnya engkau laminal mursalin. Sesungguhnya engkau merupakan sebahagian dari para Rasul. Jadi bila dia baca dia ingat, oh ayat ni untuk aku rupanya. Sebenarnya salah. Sebab tu para mufassirin bila dia mentafsir atau dia menterjemah ayat Quran ni, dia sebut innaka, sesungguhnya engkau dalam kurungan wahai Muhammad. Ayat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau ada kata ganti diri engkau dan sebagainya, dia merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran lah. Kita tengoklah konteks ayat tu macam mana kan. Lalu seseorang menafsirkannya dengan menyatakan bahawa ayat tersebut merujuk pada diri sendiri. Ini tafsiran yang salah. Ini tafsiran yang salah. Dia memandai-mandai. Bahaya. Sebab tu ada agama-agama sesat dan sebagainya. Okey, kita tengok yang kedua. Mendakwa diri sebagai Rasul bagi kaum dan umat tertentu menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Surah Al-Azim. Sungguhnya telah kami utuskan bagi setiap umat itu seorang rasul kepada mereka. Jadi bila kita tengok ayat ni, sebenarnya setiap kaum ada rasulnya. Melayu pun ada rasulnya. Jadi dia rasa dia lah rasul Melayu tu. Kan? Jadi seorang menafsir ayat ini dengan pendapatnya sendiri, lalu mendakwa diri adalah rasul bagi umat tertentu. Seperti dia adalah rasul bagi umat Melayu contohnya. Okey. Jadi dari dua ayat ni kita insya-Allah kita cuba tengok video lah. Apa ini semua? Saya bila difahamkan yang saya Tuhan sendiri memberitahu dengan saya mengikut dalam surah Yasin tu yang bermula. Sejak bila tu? Masa bila tu agak-agak? Dah tahun 86 masa itu. 86. Ya. Sekarang tahun 2005. Dah berapa tahun tu? Tak ada alamat-alamat ke, mimpi ke? Tidak, Tuhan hanya melalui kitab dia memberitahu kepada saya surah Yasin tu, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu adalah salah seorang di antara rasul-rasul yang berada di atas jalan Tuhan yang lurus. Masa itulah saya dilantik Tuhan melalui ayat dia tu, menjadi rasul sekarang ni. Patutlah riuh rendah. Pakcik ni dakwa dia sebagai rasul. Sudahlah mendakwa sebagai rasul.
Kemudian dakwa pula Rasul bagi semua umat Melayu. Maksudnya Melayu di Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura dan negara lain yang memahami bahasa Melayu. Dialah sebagai Rasul bagi semua negara yang memiliki bangsa Melayu. Pakcik tak kalah sampai teruk macam ni sekali pakcik. Haji Rasul mewakili Indonesia sajalah. Bagi kaum saya, kaum Melayu. Baik. Jadi ni salah satu contoh lah orang yang mentafsir Al-Quran keluar daripada apa yang dikendaki. Kan? Jadi tadi pun dia petik ayat yang sama yang kita belajar tadilah, ayat yang Yasin tu, innaka laminal mursalin. Surahul Azim. Sungguhnya kamu merupakan sebahagian daripada para rasul. Jadi diingat ayat ni ditujukan kepada dirinya, sedangkan ayat ni engkau tu adalah dalam kurungan wahai Muhammad. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, kamu wahai Muhammad merupakan sebahagian daripada para rasul. Baik. Kita tengok yang ketiga pula. Contoh perbuatan menafsirkan Quran dengan menggunakan akal fikiran. Yang ketiga, menyatakan solat cukup sekadar zikrullah. Begitu juga pendapat mereka yang mendakwa bahawa ibadat solat cukup sekadar mengingati Allah tanpa perlu mendirikan solat dengan tata cara yang masyhur. Pendapat ini merujuk kepada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solata li zikri. Wa aqimis solata li zikri. Maksudnya sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirilakan solat untuk mengingatiku. Jadikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi daripada surah Taha ayat 14. Jadi orang yang tengok ayat ni, dia ingat solat tu adalah zikir sahaja. Tak perlu rukuk, tak perlu sujud. Tak perlu duduk antara dua sujud, tak perlu tahiyat dan sebagainya. Ini adalah satu kefahaman yang salah lah. Ada tak? Ada orang yang faham macam ni. Sebab tu kita kena datanglah kuliah tafsir kan. Kena tahu cara untuk kita mentafsir. Jadi solat tu ibadat, solat tu doa. Kan? Adalah terjemahan dan lafaz-lafaz yang ditafsir oleh para mufassirin kita. Contohlah, saya bawa satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim berdoa agar keturunan baginda Nabi Ibrahim AS ni ada orang-orang yang mendirikan solat. Jadi apa doanya? Dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ja'alni, ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikan padaku, jadi pada keturunanku, Rabbi ja'alni muqimas salah, yang mendirikan solat. Pada keturunanku ni mendirikan solat. Wa min zuriyati, daripada zuriatku. Rabbana Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal. Wahai Tuhan kami, taqabbal, makbulkanlah doa-doa kami. Tu. Jadi bila kita rujuk pada tafsir, sebenarnya Rabbi ja'alni muqimas salah. Solah tu bukannya sekadar solat. Bila kita tengok solah tu sebagai solat, dia jadi tafsiran tu jadi sangat narrow, sangat sempit. Dia bukan sekadar solat, tetapi dia adalah seluruh agama, seluruh rukun-rukun dalam Islam ni ditunaikan. Itu maksud doa tu. Sebab tu bila kita minta pada Allah SWT, kita bukan nak minta zuriat yang solat saja. Kita nak zuriat yang membaca Al-Quran, yang membayar zakat, yang memakai hijab, yang taat pada perintah Al-Quran, Allah dan Rasulnya, yang mendirikan haji, umrah dan sebagainya, rukun-rukun Islam tu lah. Jadi doa tu, as-salah tu maksudnya keseluruhan ibadat. Itu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa tu ialah doa lah. Doa tu adalah ibadat. Jadi kat situ nak sebut maksudnya terimalah doa kami ni bukan sekadar terima doa kami. Doa tu bermaksud seluruh ibadat. Terimalah amalan solat kami, terimalah amalan puasa kami, terimalah amalan haji kami, umrah kami. Itu tafsir dalam Qurtubi. Sebab tu menariklah kalau kita rujuk kan ayat tu. Jadi boleh amalkan dalam solat, tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan Allah SWT datangkan daripada zuriat kita ni mereka yang sentiasa
mendirikan agama Allah SWT, solatnya, Qurannya, zakatnya, umrahnya, pahalanya, puasanya dan sebagainya. Amin. Baik. Okey, kita tengok yang 20 usul tafsir. Okey, inilah kemuncak lah. Lagi berapa minit ni? Lagi 15 minit. Ini kemuncak lah. Cuma saya nak tanya lah, ada Q&A ke? Ada bertanya soalan ke? Macam tak sempat je. Kalau berhenti pukul 10.30. Macam mana? Ada soalan ke? Sebelum kita masuk usul tafsir ni. Kalau tak ada, kita teruskan lah. Tak ada Boleh dengar ke? Yes. Okey Ustaz. Boleh Okey. Jadi kita sambung yang 20 usul tafsir. Ini adalah kemuncak lah kepada kita punya perkongsian pada malam ini. Yang mana kita punya guru kita Maulana Asri dah banyak kali juga sebut pasal benda-benda ni lah. Usul tafsir ni. Ada pembahagian-pembahagian, ada kata usul tafsir ni 20. Ada yang katanya usul tafsir ni 7. Ada nak kalau nak lebih boleh rujuk lah usul tafsir oleh Ibn Taymiyah dan sebagainya. Baik, ini yang saya rasa ringkas dan padat dan mudah lah untuk dipahami. InsyaAllah dalam masa 15 minit ni kita cuba terangkan 20 ni terus secara ringkas. Okey, yang pertamanya, bagi kita apabila bertemu dengan ayat Al-Quran, kita kena tahu kena letak dalam kepala otak kita, disiplin yang pertama adalah tafsir Al-Quran mesti dengan Al-Quran dahulu. Kita dahulukan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi bila kita jumpa ayat Al-Quran, satu ayat Quran ni kita tak faham apa ayat Quran ni, cuba cari ayat lain yang mungkin mentafsirkan ayat tu. Okey, itu cara dia. Jangan terus memandai-mandai, oh ayat ni macam ni rupanya. Oh aku rasa tu bahaya. Aku rasa macam ni maksudnya. Aku rasa tu bahaya. Jangan pendapat kita kemudian dulu. Jangan letak paling depan. Letak belakang-belakang dulu. Jadi tafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran dulu. Contoh tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran apa? Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau dalam ulumul Quran, dalam ilmu ulumul Quran, ayat tentang membebaskan hamba. Ada satu bahagian ayat Al-Quran, Allah SWT sebut hamba ni mesti mukminah, hamba yang Islam, yang Muslim. Ada satu lagi bahagian ayat Allah SWT tak sebut. Allah SWT sebut hamba sahaja. Adakah hamba sahaja tu maksudnya hamba non-Muslim pun boleh juga ataupun hamba Islam juga. Jadi ini namanya ilmu mutlak muqayyad. Maksud yang umum atau maksud yang mengikat atau maksud yang tidak mengikat. Jadi kalau mutlak, ayat yang umum, dia tak mengikat, jadi bolehlah terjemah ataupun tafsir dengan pelbagai. Tapi kalau yang mengikat, Allah SWT sebut sekali je, hamba mesti Muslim, mesti orang Islam. Jadi sampai hujung ayat Quran, hamba tu merujuk pada orang Islam, hamba yang Islam. Jadi tafsir Quran dengan Al-Quran. Jelas ni mutlak muqayyad, boleh rujuk lah mutlak muqayyad dalam Al-Quran. Okey, tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis sahih. Tafsirul Quranu bil hadis as-sahih. Bil ahadis plural lah, jamak itu hadis-hadis tu. Okey, tafsir Quran dengan hadis sahih. Apa dia contohnya? Okey, contoh saya bawa satu ayat Quran. Ini menarik. Dalam surah An-Nisa, kan? Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Okey. Jadi kat situ ila akhir ayat surah Al-Azim. Ayatnya bermaksud wa in khiftum alla tuqsitu. Sekiranya kamu takut ataupun kamu takutlah, kita sebut takut, wa in khiftum, khauf, takut, alla tuqsitu fil yatama, untuk berlaku adil kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yatim ni, yang digelar yatim ni, yang tak ada ibu bapa ni,
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kahwinlah mana-mana perempuan lain 2, 3 dan 4. Jadi kita macam apa ayat Quran ni? Kata kalau tak boleh berlaku pada anak yatim, kahwin perempuan lain 2, 3, 4. Apa kaitan ni? Kan? Dan Allah sambung lagi ayat dia. Wa in khiftum alla tuksitu wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kamu takut tidak berlaku adil 2, 3, 4 tadi, wanita yang kamu kahwin ni 2, 3, 4 tak boleh berlaku adil, fawahidatan, nikahlah seorang, kahwin seorang sahaja. Okey. Apa tafsir hadis pada ayat Quran ni? Tak apa, tafsir Quran dengan hadis ni rupa-rupanya dalam riwayat hadis Sahih Muslim, kalau saya tak silap, ada menceritakan rupa-rupanya para sahabat, ayat ni adalah diturunkan selepas peperangan Uhud. Jadi masa peperangan Uhud, kalau tuan-tuan, puan-puan pergi buat umrah kat sana di Bukit Uhud tu, di Bukit Rumah tu, yang tempat kita memanah tu, ada makam syuhada. Ada kuburan para syahid yang mana berperang ketika perang Uhud meletus tu. Jadi mereka syahid. Jumlah mereka lebih kurang 70 orang. Baik, mereka yang syahid ni ada yang dah berkahwin dan punya anak. Ada anak kecil. Jadi bila mereka ni syahid, jadi anak-anak ni tidak dijaga. Maka para sahabat yang hidup selepas peperangan Uhud tu, mereka mengambil anak-anak ni menjadi anak-anak berada di bawah tanggungan mereka, anak-anak yatim, anak-anak angkat. Jadi mereka ni statusnya anak yatim lah. Ceritanya, mereka bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia tempat tinggal. Masa kecil tak ada rasa nak kahwin dengan anak-anak ni. Sebab masa kecil lagi. Tapi bila dah besar, dah nampak dah rupa wanita, kejelitaan dan ada kecantikan semua dah keluar dan sebagainya, dah nampak dah terselah lah kecantikan sebagai wanita dan sebagainya, maka nak dikahwin dengan anak-anak yang berada di bawah jagaan mereka. Cuma mereka menyebut pada mahar, sebab bila nak kahwin ni kena bagi mahar. Cuma mereka tak nak bagi mahar lah, sebab makan dah bagi, kamu hidup dengan aku daripada kecil, makannya aku bagi, pakaiannya aku bagi, tempat tinggalnya aku bagi, kalau nak kahwin bagi percuma lah, kahwin free. Macam itulah maksudnya. Jadi Allah SWT tegur lah, turunlah ayat Quran. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, jika kamu tidak boleh, kalau kamu takut untuk berlaku adil kepada anak yatim, fankihu, kahwinlah ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kahwinlah wanita lain 2, 3 dan 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat, ataupun kalau kamu tak mampu berlaku adil 2, 3, 4 tadi, nikahlah seorang, ataupun hamba-hamba dalam kalangan kamu lah. Okey. Itulah maksudnya. Jadi hadis sahih, tafsir Quran dengan hadis sahih. Hadis tu ada dalam riwayat Muslim. Boleh rujuk lah. Itu contohlah. Usul yang kedua. Okey, tafsir Quran yang ketiga, tafsir dengan asas sahabat. Ini selalunya riwayatnya seputar pandangan Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Mas'ud ni disebut sebagai orang yang faqih dalam bab inilah tafsir Al-Quran ni, selain pada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Mas'ud ni kadang-kadang dia mentafsir ayat Quran dan sebagainya. Jadi kalau kita rujuk riwayat-riwayat, ada pandangan-pandangan sahabat tentang ayat Quran tertentu. Kadang-kadang ada juga pandangan Aisyah. Contohnya dalam ayat Quran, sahabat ni bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha tentang adakah Nabi SAW melihat Tuhannya ketika Isra' dan Mi'raj. Maka para sahabat ni, maka sahabat yang bertanya soalan pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tu, dia datangkan ayat Quran. Saya pun dah tak ingat ayat Quran tu. Lain kali insya-Allah saya boleh bawakan, tapi maksud ayat tu adalah Allah menunjukkan ciptaan yang luar biasa, yang besar dan hebat. Jadi para sahabat yang bertanya tu kata, adakah Nabi melihat Tuhannya? Jadi Aisyah membalas, respon Aisyah, aku bila mendengar, maksudnya lebih kurang macam inilah, aku bila mendengar engkau bertanya soalan ni, meremang bulu roma aku, berdiri bulu roma aku, sebab mengatakan sesuatu yang mustahil, yang luar daripada kebiasaan.
Jadi Aisyah bagi tahu pada sahabat, Aisyah membetulkan sahabat, ayat tu bukan pasal Allah SWT. Ayat tu ialah berkenaan dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ni adalah salah satu daripada makhluk Allah SWT yang ciptaannya sangat menakjubkan. Luar biasa ciptaannya. Sebab Jibril alaihissalam, Jibril ni ada 600 kepak dalam hadis. Dan setiap kali Jibril ni dia kibas kepaknya, jatuh batu permata. Daripada kepak tu jatuh batu permata. Jadi kita boleh bayang setiap kali dia kibas kepak tu jatuh batu permata. Tak habis-habis. Ini subhanallah, dia satu ciptaan yang agung. Okey. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, tafsir Quran dengan asar tabi'in. Jadi tabi'in. Jadi ini dengan pandangan-pandangan para tabi'in lah. Okay. Jadi tafsir Quran dengan asar tabi'in ni ada banyak jugalah. Kadang-kadang tabi'in macam kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir yang saya tunjuk tadi tu, ada tafsir-tafsir yang kurun ketiga, kurun keempat. Ini golongan-golongan yang tabi'in semualah yang menjumpai dengan mereka lah, yang bersilaturahim, yang berukhuwah dengan mereka. Jadi mereka menukil, memindahkan ilmu tu kepada generasi ke generasi seterusnya. Jadi kita dapatlah pandangan, akwal, kata-kata, pendapat tabi'in. Okey. Nombor 5, tafsir Al-Quran berdasarkan pendapat yang bersesuaian dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Ini kena tahu jugalah, bahasa Arab adalah kunci kepada ilmu. Jadi tak dapat tidak kena menguasai bahasa Arab. Dan Allah SWT sebut dalam Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah terlupa je. Fihi Quran zikrukum. Maksudnya pada Quran itu ada legasi kamu. Zikir ataupun peringatan, tapi dalam terjemahan disebut sebagai legasi. Orang Arab ialah orang yang tidak, kita bukan nak merendah-rendahkan keturunan Nabi, tapi kita nak sebut dalam sejarah orang Arab ni, mereka ni tak ada kerajaan. Mereka ni hidupnya berpindah randah. Mereka ni ada yang badui, ada yang duduk di bandar. Mereka ni tidak ada tamadun yang besar seperti tamadun Byzantine atau tamadun Sassanid. Orang-orang Parsi dan orang-orang Rom ni, mereka tak ada macam tu. Mereka tak ada manuskrip, tak ada. Tapi Allah SWT datangkan Al-Quran sebagai fihi zikrukum. Padanya adalah legasi kamu. Sebab tu dalam Al-Quran ada budaya orang Arab yang masih dikekalkan sehingga hari ini. Jadi kalau kita tak kenal orang Arab punya budaya, kemungkinan sukar untuk kita faham ayat Al-Quran. Ada juga bahasa Arab yang dikekalkan dan sebagainya. Jadi ini adalah usul yang kelima ni adalah antara yang penting jugalah. Jadi bila kita jumpa ayat Quran, kita kena ada alat ni. Kita sebut sebagai tools. Kena tahu pendapat-pendapat, kaedah dan sebagainya. Okey, nombor 6, tafsir Al-Quran menggunakan akal fikiran. Ini kita sebut tadi bira'i, yang layak dan tidak layak. Kalau layak macam mana, tidak layak macam mana. Ada dia punya disiplin. Okey, nombor 7, usul yang ketujuh, tafsir Al-Quran berpandukan ayat sebelum dan selepas. Ini pun satu juga. Kadang-kadang kita petik ayat Quran, kita tak tengok ayat sebelum dan selepas dia. Contoh saya bawa tentang ayat Quran yang selalu digunakan oleh orang-orang yang Islamofobia. Kalau kita pergi di barat, mereka yang Islamofobia ni, mereka suka petik ayat Quran yang mana ayat Quran menyebut bunuhlah mereka di mana pun kamu jumpa. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpa, ayat tu kan. Jadi mereka hanya ambil ayat tu sahaja. Sedangkan ada ayat selepasnya yang mana disebut sekiranya mereka berlindung atau mereka mengaku sekiranya mereka selepas tu menyerah diri, maka layani mereka, rahmati mereka. Jadi ini adalah ayat yang tidak mereka pilih. Mereka cherry pick lah. Ambil ayat yang mereka suka, ayat yang tak suka dia buang. Tak boleh macam tu. Kena ambil ayat seluruh konteks. Okey, memahami Al-Quran berdasarkan tertib turun ayat dan surah. Ini pun sama juga. Dalam surah Al-Anfal, kisah apa? Kisah Perang Badar. Surah Al-Imran, perang apa? Perang Uhud. Perang Ahzab, surah Ahzab, perang apa? Perang Khandaq. Dan sebagainya, perang Tabuk dan sebagainya. Jadi ayat Quran tu ada yang disusun dan kita kena tengok bagaimana ayat Quran tu disusun dan apa perkaitannya dan sebagainya. Bila kita tahu tertib turun ayat, insya-Allah kita boleh tahu bagaimana Nabi SAW hidup pada zaman baginda lah. Sebab Al-Quran ni diturunkan
berdasarkan hidup baginda kan. Jadi setiap ayat Quran tu ada sirah di sebaliknya. Okey, nombor 9, memahami Al-Quran berdasarkan tertib Al-Quran yang ada. Jadi ni maksudnya Al-Quran ni kita rujuklah Al-Quran ni mengikut tertib yang Al-Quran yang ada. Maksudnya mushaf ni dan sebagainya. Tulisan-tulisan resam Utsmani dan sebagainya. Tu. Jadi kalau tulisannya asal dulu mestilah lebih bernilai daripada yang sekarang kan. Sekarang ni telah ditambah-tambahnya titik dan sebagainya. Tapi dia adalah perbandingan yang kita kena buatlah. Sebab ada tuduhan-tuduhan daripada agama Islam ni bahawasanya Al-Quran ni banyak variasi, ada banyak variations, ada banyak versi. Sedangkan tak, Al-Quran ni sama saja. Daripada dulu sampai sekarang sama saja. Yang bezanya adalah adanya baris, adanya warna, adanya titik. Itu. Mengetahui struktur makro setiap surah. Jadi setiap surah kita kena tahu apa tema dia. Contohnya surah Al-Isra. Surah Isra ni yang ayat pertama tu Allah SWT sebut tentang Allah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan? Ada namanya kat situ namanya Isra. Perjalanan malam. Allah SWT menjalankan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Al-Quds. Jadi kisah tu pasal apa? Dia cerita pasal Isra. Lepas tu selepasnya adalah pasal Bani Israel. Sifat perangai dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau nak cari pasal Bani Israel, rujuk surah Isra. Okey, nombor 11. Mengetahui tajuk pembincangan khusus setiap surah. Kita kena tahulah pembincangan khusus setiap surah. Setiap surah ni dia ada perbincangan yang khusus. Contohnya surah Saf apa dia? Surah Yasin apa dia? Surah Al-Mujadalah apa dia? Surah Al-Baqarah apa dia? Surah Yusuf apa dia? Kan Yusuf satu-satunya surah yang 90% adalah dialog. Sebab tu bila orang mengkaji surah Yusuf, mereka rasa macam sedang membaca cerita ataupun novel. Macam itulah. Sedangkan Al-Quran tidak boleh pun direndah-rendahkan setaraf dengan novel. Tapi kita nak beritahu manusia ni suka dengan cerita. Jadi mereka suka dengan dialog. Kan? Apa kisahnya? Dan surah Al-Kahfi, apa dia punya perbincangan khusus? Ada 4 kan, kisah pemuda yang lari ke gua, kemudian kisah kebun, lepas tu kemudian kisah Nabi Musa dengan Khadir, lepas tu lagi satu kisah Zulkarnain. Itulah, tahu dia punya kisah-kisah khusus. Okey, nombor 12, mencari dan mengesan struktur mikro. Tadi dah tahu makro, sekarang ni nak cari mikro pula. Apa yang kecil? Makro tu besar, umum. Mikro yang lebih kecil lah. Apa dia? Contohnya ayat tentang hormati ibu bapa. Kan? Ayat tentang jangan meninggikan suara kepada ibu bapa. Waf'alul khaira, berlaku perkataan baik. Wa qulu linnasi husna, kata pada manusia kataan-kataan yang baik. Jadi kita cari ayat-ayat yang berkaitan lah. Okey, usul yang ke-13, mengetahui kata kunci dalam setiap surah. Kata kunci pun sama juga. Dalam setiap surah ni ada kata kunci. Jangan tertukar-tukar lah dengan kata kunci dalam surah. Dia bila meletakkan sesuatu salah pada tempatnya, maknanya dia dah berlaku zalim lah. Sebab tu kesalahan dalam tafsiran ni kadang-kadang melibatkan kata kunci. Dia rasa kata kunci ni bermaksud begini. Sebenarnya tak. Kena rujuk kamus, kena rujuk tafsir. Okey, mengetahui kesinambungan di antara dalil dan madlul. Dalil ni apa yang ditunjuk, madlul ni apa yang jadi penunjuk kepada dalil tadi tu. Dalil yang berada di awal, madlul ni apa yang dikendaki, ataupun apa yang ditunjuk seterusnya pada sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah SWT ni ada banyak qasam ataupun sumpah-sumpah. Kadang-kadang Allah SWT sumpah dengan ciptaan Allah SWT, kadang-kadang Allah SWT sumpah dengan yang lain dan sebagainya. Jadi sumpah-sumpah ni ada makna-makna tertentulah. Kan? Wattini wal zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, wal asri, demi masa dan sebagainya. Wadduha, demi waktu duha. Jadi ada sebab-sebab Allah SWT sumpah dengan benda-benda itulah qasam tu. Dan dia lebih mendalam lah, ada perbahagian tentang qasam, al-inkari dan sebagainya. Jadi insyaAllah lain kalilah kita akan masuk lebih dalam. 15, mengelak diri daripada mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Ini adalah garisan merah jugalah. Jadi kalaulah
kita dapat ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni adalah ayat yang tidak jelas, yang sama-samar. Sama-samar. Dia tak macam ayat hukum. Ayat hukum ni direct je. Contoh ayat hukum, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi straightforward je. Wahai orang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin dalam kalangan kamu. Oh, semua orang boleh faham. Tapi ayat mutasyabihat ni, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dah pening dah. Kan? Apa maksud ala tu? Ala tu kat atas ke? Dia atas ke? Dia arah ke? Dia jadi pelik. Jadi sebab tu cuba elakkan mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Lagi-lagi di dalam lapangan awam, public space. Cerita pasal ayat mutasyabihat dalam Facebook. Jadi orang yang tak ada ilmu ni dia akan terikut-ikut lah. Oh, macam best ayat ni. Padahal ini bukan kita punya keutamaan. Kan? Keutamaan kita nak faham Al-Quran, kita dahulukan ayat yang jelas dulu sebelum ayat-ayat yang sama-sama. Itu keutamaan kita. Okey, nombor 16, mengetahui asbab nuzul. Sebab turun ayat, apa-apa yang bersuaian dengannya. Ni sebab-sebab turunlah ayat Al-Quran. Mengetahui ayat-ayat yang menasah dan ayat yang dimansuhkan. Ada dalam Quran, hukumnya telah dimansuhkan, tapi bacaan ada. Kita masih membacanya, tapi hukumnya tidak berfungsi lagi. Ada macam tu. Jadi kena tahu mana ayat tu, mana ayat ni. Itu kena tahulah. 18, mengelak diri daripada tafsir golongan-golongan yang sesat. Ini baru-baru ni saya tengok video seorang liberal. Dia mentafsirkan tentang ayat dalam surah, dalam kisah Nabi Lut. Yang mana kita memahami kisah Nabi Lut ni Allah murka ke atas golongan ataupun umat Nabi Lut ni yang mana mereka ni melakukan hubungan sejenis. Tapi tafsiran golongan liberal ni dia sebut apa? Dia kata mereka ni diseksa bukan sebab hubungan sejenis, tetapi sebab mereka merogol golongan lain, merogol sejenis dengan mereka. Maksudnya tak ada apa namanya, keizinan, bukan suka sama suka. Saya tepuk dahi lah dengar. Boleh tafsir macam tu jadi janganlah kita apa namanya, membaca tafsir-tafsir golongan sesat ni sebelum kita selesai dulu membaca tafsir-tafsir yang sahih ni lah. Okey. Dahulukan yang jelas yang sesat lah. Baik, mengelak diri daripada riwayat-riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Ini pun sama juga. Kena tahulah penafsiran riwayat Israiliyat dalam Al-Quran. Jadi riwayat Israiliyat ni ada yang boleh diriwayatkan, ada yang tak boleh. Dan kebanyakan riwayat Israiliyat ni kadang-kadang kalau kita riwayat dia menjadi backfire kepada agama kita. Menunjukkan Nabi ni melakukan dosa tak maksum dan sebagainya. Jadi ini adalah riwayat-riwayat yang kita kena elakkan. Sebab dia membawa fitnah pada agama kita. Sebab tu bila kita tengok dalam tafsir, kena menilai riwayat-riwayat tu. Bukan main ambil je, asal dalam kitab ambil. Bukan, itu garisan merah. Baik, nombor 20 yang terakhir, bercemat dalam tafsir Quran menggunakan sains moden. Bukan semua ayat Quran perlu dilihat dengan kanta sains. Kan? Contoh ayat yang berkaitan dengan sains, contohnya yang Allah SWT sebut apa itu? Kami akan tukar, kami akan liyazukul azab. Kami akan tukar kulit ni. Manusia ni bila masuk dalam neraka, Allah akan tukar kulit dia. Bila dah terbakar tu, Allah tukar lagi kulit dia. Sebab apa? Liyazukul azab, supaya dia merasakan azab pedih tu. Jadi ayat tu ada orang guna pasal sains, sebab kata kat sini ada reseptor. Bila dah terbakar tu, reseptor dah tak ada, Allah gantikan dengan kulit baru, ada reseptor baru. Jadi dia rasa sakit lagi. Jadi dia ada apa namanya, ada dia punya boundary, ada dia punya sempadan. Sejauh mana kita nak guna kanta sains? Adakah semua benda nak guna sains? Kalau semua benda nak guna sains tu yang ada pandangan-pandangan bumi ni lepel lah dan sebagainya. Mereka guna ayat Quran juga. Jadi itu antara yang kita kena tahulah. Jadi itu sikitlah daripada saya, insyaAllah pada malam ini. Saya minta maaf terlebih masa. Dan itu sajalah daripada saya, insyaAllah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserah pada Tuan Zaim, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.
Jadi kelas kita tamatlah untuk malam ni. Sambung nanti kemudian saya akan bagi jadual. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang hadir. Masih saja kalau khairan Ustaz. Wa iyyakum. Sama-sama tuan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya.